Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayub Liana binti Rahman 83336 akan membentangkan projek tahun akhir saya bertajuk Pemilihan Bahasa dalam kalangan generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung. Sebagai pengenalan, pemilihan bahasa merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengubah dan menyesuaikan fungsi bahasa berdasarkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial seperti kekeluargaan, persahabatan dan kejiranan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan teori analisis domen yang dikemukakan oleh Fishman 1972. Pemilihan bahasa berlaku apabila individu tersebut berada dalam situasi dwibahasa atau multibahasa. Seiring dengan kajian yang akan dijalankan di daerah Semenanjung, maka dialek Melayu Semenanjung merupakan variasi dialek Melayu yang terdapat di Sarawak. Dialek ini memiliki ciri-ciri fonologi yang unik serta variasi dalam pengucapan. Namun, pada masa kini, generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung kurang menitik beratkan penggunaan bahasa ibunda dan sering mencampur adukkan dengan bahasa yang lain. Kajian-kajian lepas yang dijalankan di Semenanjung juga lebih banyak memfokuskan kepada aspek fonologi, morfologi dan sintaksis. Malah, kajian melibatkan bahasa dan sikap generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung juga kurang dijalankan. Maka, fenomena penggunaan, pemilihan dan sikap bahasa generasi tersebut kurang diketahui umum. Di Sarawak, kajian berkaitan dengan pemilihan bahasa dijalankan oleh Majulan MIS 2022. Namun, kajian ini tidak menyentuh aspek hubungan sikap dengan pemilihan bahasa. Jadi, kajian yang akan dijalankan ini sangat penting untuk meneliti pemilihan bahasa generasi muda Melayu Sarawak serta mengkaji sikap mereka terhadap bahasa tersebut. Kajian ini bertujuan untuk meneliti pemilihan bahasa yang digunakan oleh generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung dalam berbagai konteks sosial. Objektif yang pertama adalah menentukan pilihan bahasa yang paling kerap digunakan oleh generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung berdasarkan kepada domen-domen sosial. Yang kedua, mengenal pasti sikap generasi muda Melayu Sarawak terhadap kepentingan penggunaan dialek tempatan tersebut dalam kehidupan mereka. Berpandukan kepada tajuk kajian, terdapat 4 definisi operasional yang akan digunakan, namun hanya 2 sahaja yang akan dibentangkan, iaitu yang pertama, pilihan bahasa yang merujuk kepada tindakan yang melibatkan pemilihan bahasa yang sesuai bergantung kepada faktor-faktor sosial yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah generasi muda yang merupakan individu yang mengalami perkembangan fizikal, mental dan emosi. Dalam konteks di Malaysia, generasi muda meliputi umur 15 sehingga 30 tahun. Kepentingan kajian ini dari segi teoretikal adalah dapat mengkaji pemilihan bahasa dalam kalangan generasi muda Melayu Sarawak di daerah Semenanjung, membantu menjelaskan pemilihan bahasa yang digunakan berdasarkan kepada domen-domen sosial dan akhir sekali menyediakan dasar teoretikal yang kukuh yang membantu dalam kerangka kerja analisis serta memberikan justifikasi konseptual bagi metodologi kajian. Dari segi praktikal, kajian ini penting untuk menjelaskan fenomena kepelbagaian bahasa sekaligus memperlihatkan tahap dan situasi penggunaan bahasa tersebut dalam konteks semasa. Yang kedua, kajian ini penting untuk melestarikan bahasa ibunda dalam kalangan generasi muda sekaligus menjadi rujukan bagi kajian yang lain. Kajian ini akan menggunakan konsep teori domen Fishman 1972 untuk meneliti pemilihan bahasa dalam kalangan generasi muda Melayu Sarawak di Semenanjung. Terdapat 5 domen utama iaitu keluarga, persahabatan, agama, pendidikan dan pekerjaan. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan kerangka teori yang sama tetapi penyelesaian akan dibuat pada domen keagamaan kerana kebanyakan responden pengkaji adalah beragama Islam. Jadi, pada domen keagamaan, lokasi gereja tersebut akan diubah kepada masjid atau surau. Terdapat 10 kajian lepas yang telah diteliti namun hanya 4 sahaja yang akan dibentangkan, iaitu yang pertama, kajian berkaitan dengan pemilihan bahasa di Kampung Sepah, Maluku Tengah, Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bahasa yang digunakan sekaligus memahami bagaimana bahasa tersebut dipilih dalam situasi sosial. Kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kualitatif dan wawancara serta pemerhatian langsung. Hasil kajian mendapati bahawa pemilihan bahasa dalam kalangan generasi muda di Kampung Sepah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, media dan identiti etnik yang menyebabkan variasi penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial. Kajian yang kedua adalah berkaitan dengan pemilihan dan penguasaan bahasa dalam kalangan masyarakat Bogi. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pemilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, khususnya dalam domen kekeluargaan, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Kaedah kajian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan berdasarkan kepada teori domen Fishman 1972. Hasil kajian mendapati bahawa kepelbagaian etnik dan faktor-faktor lain menyebabkan variasi bahasa berlaku dalam pemilihan bahasa dalam kalangan masyarakat Bogi, terutamanya dalam domen kekeluargaan. Kajian yang dijalankan oleh Bajo dan MIS 2022 berkenaan dengan pemilihan bahasa suku kaum Melanau di Muka Sarawak. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa.
Kaedah kajian yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan borang soal selidik dan berasaskan kepada teori domain Fishman 1972. Hasil kajian mendapati bahawa masyarakat tersebut dominan memilih bahasa Melanau Mukah dan dialek Melayu Sarawak dalam domain keluarga. Bahasa Melayu Standard pula digunakan dalam domain pendidikan dan pekerjaan. Jelaslah bahawa Baju dan Miss 2022 mendedahkan bahawa situasi yang berbeza akan menyebabkan pemilihan bahasa yang digunakan berbeza dalam kalangan masyarakat Melanau. Kajian yang terakhir adalah kajian yang dijalankan oleh Syamsul Kamil Abdullah 2021 yang bertujuan untuk memahami bagaimana pelajar universiti memilih dan menggunakan pelbagai bahasa dalam kehidupan mereka sekaligus mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap bahasa tersebut. Kaedah kajian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan borang soal sidik. Hasil kajian mendapati bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan bahasa yang paling dominan dalam kalangan pelajar, terutamanya dalam domain rasmi. Abdullah 2021 menyatakan bahawa pelajar universiti memilih bahasa berdasarkan pelbagai faktor dan mempunyai sikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kajian ini akan menggunakan kaedah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kerana kaedah ini membolehkan pengkaji mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang akan dikaji. Kaedah ini juga sesuai dengan tujuan kajian yang ingin melihat hubungan antara pemboleh ubah dalam kalangan generasi muda Melayu Sarawak. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang berbentuk Google Form bagi memudahkan pengumpulan data. Kaedah persempilan bertujuan juga digunakan kerana kaedah ini dapat menentukan sampel kajian dengan beberapa kriteria tertentu bagi memastikan data yang diperoleh menjadi lebih tepat. Borang soal selidik juga akan diedarkan kepada 100 orang generasi muda Melayu Sarawak yang berasal dari daerah Semenanjung. Borang soal selidik ini diadaptasi dan diubah sesuai daripada kajian yang dijalankan oleh Dila Tuah, Chong Shin, Remy Gedat dan Miss Muhammad Azlan 2021. Dalam bahagian B, terdapat beberapa soalan yang akan digunakan untuk mendapatkan data bagi mencapai objektif yang pertama yang berkaitan dengan domain. Namun, hanya 2 domain sahaja yang akan dibentangkan iaitu domain kekeluargaan dan persahabatan. Manakala bagi bahagian C pula, terdapat 15 soalan secara keseluruhannya namun hanya 5 sahaja yang akan ditunjukkan bagi mendapatkan data untuk mencapai objektif yang kedua. Bagi mendapatkan data, langkah pertama adalah menyediakan soalan bagi borang soal selidik. Kedua, mendapatkan kebenaran untuk menjalankan kajian daripada komuniti di daerah Semenanjung. Seterusnya, mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form yang melibatkan 100 orang responden dan akhir sekali mengumpul sumber data untuk tujuan analisis. Analisis data dimulakan dengan pengumpulan data, seterusnya menentukan kaedah analisis yang akan digunakan, kemudian menganalisis kajian berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan membuat kesimpulan daripada hasil kajian sehingga kajian selesai. Bahagian A akan menggunakan statistik dalam bentuk min dan peratusan, manakala bahagian B dan C akan menggunakan skala Likert 5 mata dikategorikan kembali kepada 3 peringkat yang berpandukan kepada interpretasi skor min yang telah diubah sesuai daripada kajian Azam Awam 2007. Kesimpulannya, kajian ini hanya akan memfokuskan kepada generasi muda Melayu Sarawak yang ada di sekitar kawasan daerah Semenanjung sahaja. Kajian ini juga penting untuk meniti pemilihan bahasa dalam kalangan generasi tersebut dalam pelbagai konteks sosial di samping menilai pandangan mereka terhadap bahasa ibunda. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.